بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penuh barakah. Pada hari ini kita ingin terus bersama dengan Al-Quran. Kita membaca daripada surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Allah mengingatkan agar alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kitab kepadanya, kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk tidak ada kebengkokan. Walam yaj'al lahu 'iwaja, meluruskan yang bengkok pada pemikiran, pada perasaan kita. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Okey. Alhamdulillah Ustaz Ceria ya. Di ceria hari penghulu segala hari ini. Penghulu. Walaupun kita masih lagi dalam PKP Ustaz ya, tapi kita terus kena ceria, diceriakan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini menjadi rabi' ya, hulu mana, iaitu menjadi musim bunga, penenang, taman kepada hati-hati tuan-tuan sekalian. Yang kita doakan adik-adik yang berada di depan TV ataupun yang sedang main game ke, berhenti sekejap. Ya, cuba ambil Quran sekejap, kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama daripada surah Al-A'raf halaman 164 untuk kita menyambung kisah Nabi Musa yang kita belajar semalam. Dan moga-moga kita akan lebih lagi bersemangat menjejak kepada junjungan Rasul Nabi Musa alaihi salam pada kehidupan kita, dan memahami sebenarnya Nabi Musa ini ada kaitan dengan politik Ustaz ya, yang kita bincang semalam. Dan pada zaman Firaun ini berlakunya kekacauan darurat yang amat tinggi sekali pasal politik. Ya, politik ini kalau diuruskan dengan baik, siasah, ia membawa kepada ke syurga. Tapi kalau bergaduh ya, mementingkan diri sendiri, poket sendiri, ataupun ada pula yang terlibat dengan rasuah ya, itu akan menghancurkan bagi negara Mesir pada waktu itu. Dan inilah yang kita baca daripada halaman 164 pada hari ini. Jadi kita mulakan dahulu. Tuan-tuan boleh dulu share di Facebook. Kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Saya nak cuba baca bacaan seperti Imam Masjidil Haram Ustaz. Sikitlah cuba-cuba Ustaz. Macam Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ini dan kita dapat terus bertawaf di Kaabah insya-Allah. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
rabbal alamin. Jadi itu adalah bacaan umul Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini untuk kita menyemak dari masa ke semasa bahawa kita mohon hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus. Apakah maksud jalan yang lurus yang diberi nikmat itu disampaikan dalam surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am, surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa, iaitu minas siddiqin ataupun minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin, dan kita menjejak ataupun melihat kepada kisah-kisah nabi yang berada dalam surah Al-A'raf ini untuk kita lihat bahawa ujian pada mereka adalah ujian untuk kita juga. Ya, kalau kita lihat pada zaman nabi sebelum ini kita bercakap tentang Nabi Nuh contohnya Ustaz, ya, ataupun Nabi Hud, ataupun Nabi Saleh, ya, ataupun Nabi Shu'aib. Jadi semua itu ada skopnya, ya. Kalau Nabi Shu'aib itu ekonomi, ya. Kalau Nabi Hud itu tentang orang yang sombong kerana dia ada rumah yang besar, badannya sado. Ya. Kalau Nabi Lut itu orang-orang yang terlibat dengan hubungan sesama jenis yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau Nabi Saleh, ya, adalah orang-orang yang dia ada air sedikit, dia tak nak kongsi dengan perintah daripada Allah, kalau boleh dia nak kaut semua. Ya. Jadi kalau Nabi Musa berkaitan dengan politik, ya, tentang kepimpinan, jom kita lihat sinopsis bagi hari ini, iaitu pada halaman 164 ayat 105 hingga 116 kita menyambung kisah Nabi Musa yang telah pun kita lihat, yang kita akan lihat berkali-kali di dalam Al-Quran. Satu-satunya nabi antara nabi yang banyak cerita tetapi tidak ada nama surah khas untuk nabi ini, Nabi Musa alaihissalam. Dan pada ayat 117 hingga 120, berimannya ahli-ahli sihir kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini yang kita akan lihat pada ayat 117 hingga 120, untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Ahli sihir ini siapa zaman ini, Nabi Musa ini siapa zaman ini, dan juga Firaun itu siapa zaman ini. Kita nak tengok sama-sama, ya, insya-Allah Tuhan, ya. Jadi kita baca dulu Ustaz ayat 105 hingga ayat 112, untuk kita sama-sama melihat kisah Nabi Musa alaihissalam. 105 11 Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kalau kita melihat secara sepintas lalu, Ustaz Fazal, muka surat ini halaman 164 ini banyak qala. Maksudnya di situ ada interaksi, ya, ataupun perbualan di antara Nabi Allah Musa alaihissalam. Menarik, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kisah, cerita, ada jawab menjawab kat situ di antara bukan jawab-jawab, ya. Bukan jawab-jawab. Jawab boleh kita masukkan nanti juga. Itu taranum, ya. Taranum, subhanallah. Jadi kalau cerita ayat-ayat tentang kisah ni Ustaz, kata silap saya lah, pernah saya belajar juga dulu, antara taranum yang sesuai untuk ayat-ayat bercerita tentang kisah ni antaranya taranum Nahawan. Nahawan Ustaz. Nahawan ni biasanya sedih Ustaz, ya. Dia ada tempat yang sedih, ada juga sesuai untuk cerita tentang kisah benda yang dah berlaku, benda yang berlaku. Jadi saya nak cubalah. Dan bila Ustaz cakap Nahawan tu, dia memang sedih dan kisah berlaku. Betul. Kerana dia sebenarnya kisahnya bukan sekadar kisah. Betul, tapi memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi dalam keadaan yang tegang ataupun stres, ya. Jadi bila ayat ini datang nanti, ia menyebabkan okey. Ingatkan saya saja yang kena, rupanya zaman dahulu pun Nabi Musa alaihissalam sudah pun berhadapan dengan cabaran politik pada waktu itu. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua kita cuba, ya. Saya pun nak cuba ni Ustaz. Tak main sangat saya Nahwan ni. Ustaz Tir kita. Tokeh. Ustaz Tir kita kat mana Ustaz? Nanti kita tanyalah. Nanti kita tanya. Okey, baik. Mungkin dah ada komen ni sama. Okey Ustaz Tir, saya nak cuba taranum Nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 105 hingga 112. Sebentar tadi menyambung kisah Nabi Musa yang kita lihat semalam, di mana bermula pada ayat yang ke-103. Pada halaman 163 semalam kita melihat thumma ba'athna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'aun wa mala'ihi, ya. Dan hari ini kita melihat bagaimana kisah ini apabila semalam dinyatakan, kalau kita lihat bahawa mereka menyatakan bahawa kalau katakan Nabi Musa bercakap pada Firaun, inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala, pada hari ini kita baca ayat 105 tadi, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak, ya. Pasal Firaun ini menyatakan dia ni pendusta, ya, ataupun sebagai orang yang macam-macam tuhmahan lah yang diberikan oleh Firaun. Maka Nabi Musa berkata bahawa aku bukan jenis begitu, ya. Bukannya jenis yang suka kipas-kipas, suka menzalimi, bagi nasihat yang tak betul. Qad ji'tukum bi bayyinatin, ya, sebenarnya memang telah datang kepadaku, dah ada dah bayyinah. Yang kita lihat Nabi Nuh tidak ada mukjizat, Nabi Hud tak nampak mukjizatnya, Nabi Saleh ada unta, dan Nabi Syuaib ada mukjizat, Ustaz? Nabi Syuaib pun tak ada, ya. Ada pada zaman Nabi Musa ada, ya. Jadi bila ada mukjizat atau tidak, pasal ada yang kata bahawa saya nak berceramah ataupun saya nak berdakwah ajak orang ke arah kebaikan, adakah sebenar-benarnya saya kena pakai Quran? Quran memang mukjizat, memang dia memberi kesan yang tertentu. Tapi dalam masa yang sama dekat pejabat, kalau tak bolehlah nak baca Quran, qari taranum ke apa ke, masih lagi kita kena menghadapi istikbar. Salah satu daripada tema penting dalam surah Al-A'raf ini, iblis yang sombong. Jadi Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Syuaib yang mereka main tipu-tipu itu, yang itu perlu dihadapi. Tak pula kita kata mari saya nak baca Quran depan awak, nanti harapnya awak ini akan sembuh ke apa ke. Kalau dia nak dengar, dia dengar. Betul. Tetapi maksudnya ialah kombinasi dua-dua inilah yang diuruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masa Nabi membacakan ayat-ayat Allah, ada masanya Nabi mengingatkan terus, memberi warning, ya, inzar ataupun amaran kepada penduduk Mekah dan Madinah yang membuat kezaliman. Jadi pada ayat yang ke-105 ini kata Nabi Musa, ya, aku ada bayinah, ada bukti yang nyata, mukjizat, fa arsil ma'iya, maka lepaskanlah, ya, denganku Bani Israel. Jadi siapa Bani Israel? Bani Israel ini adalah hamba abdi di dalam kepimpinan Firaun, the Pharaoh. Dia Firaun ni dia satu gelaran, Ustaz, ya. Dia lebih kurang macam
bukan perdana menteri, lebih kurang perdana menteri lah kan, ataupun raja ya. Jadi ada banyak Firaun, tapi Firaun yang hidup pada zaman Nabi Musa itu adalah yang zalim. Ya. Jadi apakah yang dia buat ialah dia menzalimi kepada Bani Israel. Dia tak bayar ataupun dia kira suruh Bani Israel ni kerja, angkat batu besar-besar, bina piramid apa sebagainya, tapi dia ditindas tak dibayar. Jadi daripada ayat 105 ini Nabi Musa nak selamatkan mereka daripada free labor. Ya, buruh yang tidak berbayar ataupun buruh yang dibayar sedikit. Ini adalah isu bagaimana untuk lebih banyak untung di kalangan orang-orang yang buat bisnes, dan dalam masa yang sama dia disokong oleh pemerintah yang zalim. Ya, ada kaitan zaman kita ke? Ada. Sebenarnya negara-negara macam Amerika ke apa saatnya, kalau dia buat baju ke, buat produk-produk, kadang-kadang dia pergi ke negara ketiga. Kat tempat itu bayar murah. Ya, dan malah lebih daripada itu, di negara kita pun ada setengah orang ni kata kita ambil pekerja, lepas tu kita tak payah bagi gaji minimum kan, bayar je lah RM1 sejam kan, lepas tu letak dekat penginapan yang 20-30 orang dalam satu tempat, sumbat saja. Jadi bila dah ada penyakit ya, dalam 30 orang tu memang yang itu tidak dijaga kebajikan. Itu adalah sifat Firaun. Firaun yang penting ialah dia kaya, dia berkuasa, dia tekan kepada Bani Israel, dan dia menjaga kepada Kipti, orang-orang Koptik yang berada di Mesir itu sendiri. Jadi pada ayat 106, qala, Firaun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti ya, bi'ayah fa'ti biha. Bagilah, bawa. Kan, kalau ada sangat. Kalau kamu termasuk orang yang benar, maksudnya ialah dia mempersoalkan integriti Nabi Musa. Ini kaedah ya, kaedah yang kita dah belajar daripada surah Al-A'raf ini. Orang yang buat salah ataupun zalim ini, dia suka menuduh orang penipu, lepas tu sesat, lepas tu bodoh. Semua kecaman-kecaman itu adalah tanda orang yang zalim. Jadi kalau ada yang guna Facebook kutuk orang, ya, dia memang benda tu tak betul, tapi dia kutuk kau-kaunya tu, itu sebenarnya dia ada sifat yang mengikut kepada tokoh-tokoh yang tidak kita ingin dalam hidup kita. Jadi fa'alqa, okey, ayat 107, Musa melemparkan tongkatnya. Ya, tiba-tiba tongkat itu menjadi thu'banun mubin, menjadi ular yang saiznya besar. Dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab ini ada thu'ban ataupun hayyah. Hayyah itu ialah ular yang dia punya dia punya bisanya itu amat kuat. Tapi di sini di-highlightkan tentang saiznya. Thu'ban ini saiz seekor ular yang amat besar, yang nyata. Ya, bukannya tipu-tipulah. Ya, memang betul. Wa naza'a, ya, dan Nabi Musa pun mengangkat tangannya, ya, tarik tangannya, fa idza hiya bayda lin-nazirin. Tangannya jadi putih. Bukan sakit, tetapi ini sebagai satu mukjizat untuk orang-orang melihat, dan orang pun kagumlah. Okey, baik. Jadi bila dah jadi begini, Firaun pun kira alamak, nak buat apa ni? Kan? Ada dia punya penasihat 25%. Ya. Penasihat 25%-nya, tukang penasihatnya, istilah di dalam Al-Quran ada al-malak. Al-malak ni adalah pemimpin ataupun influencer, ya, yang memberi pengaruh, ada pengaruh. Dia kata inna hadza lasahirun alim. Ini adalah benar-benar seorang penyihir yang mahir. Jadi dia dah acknowledge, dia dah iktiraf, ini sihir yang bijak. Masya-Allah. Penasihat cakap pada Firaun, yuridu an yukhrajukum min ardikum famadza ta'murun. Ya, jadi kalau kita sambung perkataan ini, kalau ada dua pendapat, ada yang kata pendapat ini daripada Firaun kepada malak, ada yang kata malak kepada orang-orang yang tengok pada waktu itu, ya, iaitu dia ingin kamu dikeluarkan daripada bumi kamu, famadza ta'murun. Kau nak buat apa? Ya, nak buat apa ni? Ya, jadi bila dah tanya nak buat apa ni, qalu, mereka berkata, al-malak menjawab balik semula, arjih, ya, hentikan dia. Arjih ni macam kita makan, kita berhenti betul-betul kan. Jadi bagi dia makan dulu, bagi dia ni, tapi hentikan dia. Wa akha, dan juga saudaranya Harun, wa arsil fil madaini hashirin, iaitu kirimlah kepada
kepada kota-kota tempat kepimpinan itu, hasyirin, kumpulkan semua ahli sihir. Jadi ada dua istilah, hasyirin dengan jamak. Ya, jama'in ini ialah kita kumpulkan secara baik-baik. Betul. Tapi hasyirin ini tuan-tuan ialah halau. Halau ya. Kalau macam kambing tu kita halau tu hasyar. Yaumul hasyar, kan, hari kita dihalau ke akhirat nanti. Jadi sebenarnya ini al-malak, dia kata okey, kita halau semua tukang-tukang sihir ini, kemudian apa yang perlu dibuat ialah tu ka bi kulli sahirin alim, bawakan yang pakar-pakar dalam sihir ini. Jadi malak ini dia bagi nasihat kepada Firaun. Dia bagi nasihat untuk pastikan Firaun ini masih berkuasa. Sudah tentunya dia tak ada bagi nasihat, walaupun nama tukang penasihat tapi sebenarnya mereka al-malak gelarannya nak mengekalkan dia punya muyunnya kepada dia kecenderungannya kepada Firaun, mengekalkan kuasa. Pasal kalau hilang Firaun punya kuasa, habislah dia punya gaji dia. Habislah dia, kan. Silap-silap malak ni yang masuk penjara. Jadi ini adalah senario politik di mana-mana. Ketua tu dia mesti ada orang di sekeliling dia. Dan kalau dia tak bagi cadangan untuk ini empower dalam kuasa, yang ini pun akan hancur. Jadi apakah yang berlaku selepas itu? Kita nak berehat, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan naza'a, iaitu maksudnya menarik sesuatu, seperti mana yang digunakan dalam ayat yang ke-108 sebentar tadi. Perkataan ini berulang 20 kali. Naza'a yadahu itu maksudnya Nabi Musa menarik tangannya, mengeluarkan tangannya dan nampak putih. Ya, bukan kusta, bukan sakit, tetapi orang waktu itu tahulah ya bahawa itu bukan sakit, itu adalah satu mukjizat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malak cakap apa? Ini sebenarnya sihir. Bahaya apa perasaan. Ini magic ini kan ya, dia ni. Jadi dia pun teknologi pada waktu itu adalah magic ya, magician. Dia panggil, apa yang berlaku kita lihat sebentar lagi. Kita berehat. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Rahmati kami dengan Quran. Masya-Allah. Jadikan ia imam kami, petunjuk dan juga rahmat, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Rabi' qulubina, Ustaz. Betul. Bunga-bunga ataupun taman-taman dalam hati kami, taman Al-Quran, subhanallah. Dalam hati ada taman ya. Ya, sepanjang tahun, Ustaz, ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin ada cabaran ujian. Betul, ya. Ustaz. Kita mungkin tak dapat solat Jumaat pada hari Betul, ini, Ustaz. tapi bagi tuan-tuan yang mendengar sekarang live ataupun yang dalam rakaman, kita doakan agar terus kita cekal membina bunga ataupun taman dalam hati kita, indah-indah apa yang berlaku walaupun ada ujian. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Kita masih bertemu dalam bersama dalam My Quran Time. Apa khabar sahabat-sahabat kita? Barangkali masih ada yang berada di pusat penempatan banjir, sahabat-sahabat kita yang kini sedang dirawat di hospital-hospital, pusat-pusat kuarantin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT kurniakan kesembuhan, dan jangan lupa di saat kita diuji dengan ujian kesihatan ini, sebenarnya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan kami juga, doakan semua agar dilindungi daripada pandemik ini, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa kita nak terus berkongsi juga ulang kaji kita tentang ilmu tajwid. Hari ini kita nak sebelum ni kita telah berkongsi tentang idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, masuk tanpa dengung, masuk dengan dengung, kan. Jadi kita nak tengok pula hari ni tahap dengung dia tu, ada dengung yang sempurna, ada dengung yang kurang. Mari kita saksikan paparan yang kita sediakan, iaitu nun sakinah dan tanwin. Masih lagi dalam bab itu, kadar idgham. Kita nak tengok hari ini kadar idgham, iaitulah kadar idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham kamil dan juga idgham naqis, kan. Idgham kamil dan juga idgham naqis. Apa dia kedua-dua ini?
idgham kamil iaitu idgham sempurna, iaitu memasukkan huruf akan zat dan sifatnya. Contoh, min ladun, maksudnya bunyi nun tu ke dalam lam tu masuk kedua-duanya, zat dan juga sifat, komplit masuk dia, sempurna masuk dia, kan? Min ladun, jadi tak ada bunyi nun langsung dah, tak ada min salah, min ladun terus pergi lam, min ladun, kan? Contoh, itu contoh yang pertama. Kalau dalam ayat yang kita baca pun ada ayat 105 tu, mula-mula sekali tu haqiqun ala alla, kan? Jangan pegang dia, jangan salah, alla, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, mir rabbihim, kan? Contoh sama juga, nun mati bertemu dengan ra, contohnya mir rabbihim ataupun mir rabbikum juga ada ayat pada ayat yang ke-105 tu, bayyinatim mir rabbikum. Jadi jangan pergi nun dulu batu baru ra, tak, dia terus pergi pada ra, mir rabbikum, maksudnya masuk tu sempurna ke dalam ra, mir rabbikum. Baik, itu idgham kamil. Jadi jangan pegang dia, jangan dengung, terus masukkan kepada huruf sama ada lam atau ra, kan? Okey. Kalau itu contoh untuk idgham kamil. Kita tengok pula idgham naqis. Idgham naqis apa dia? Idgham sebahagian, iaitu memasukkan huruf akan zatnya sahaja, tidak pada sifatnya. Contohnya pada miwal. Yang ni dengan dengung. Miwal, maksudnya dia tak pergi terus kepada waw tu tanpa dengung. Miu, itu masuk terus. Miu, yang ini ada dengung dia. Miwal, kan? Saya nak contoh sekejap, tak apa, saya ada buka sekejap nak tunjuk supaya tuan-tuan jelas nampak mulut saya. Miwal, contoh tengok, sebab kadang-kadang Ustaz Fazrul, ada yang dia malu-malu, segan-segan. Dia baca wow tu tak ada, tak keluar. Tak keluar, dia malu, kan? Miu, jumpa wow, kan? Miwal. Okey, satu lagi contoh dia ialah nun mati bertemu dengan ya. Faman ya'mal. Itu contoh idgham kamil dan juga idgham naqis secara ringkasnya lah. Baik, kita akan bertemu banyak dalam bacaan kita, insya-Allah. Banyak dalam bacaan kita. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berbincang tentang idgham kamil dan juga naqis, ya, masya-Allah, ya. Dan insya-Allah kita ingin teruskan, ya, untuk mengkamilkan, ya, menyempurnakan kisah kisah Nabi Musa sebentar tadi, di mana apabila dah datanglah ni, betul, ya, dah datang dah ahli sihir yang bijaksana ini, apakah yang berlaku, ya? Dia sebenarnya kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ini, ada juga dalam surah Asy-Syu'ara, Ustaz, ya. Dalam surah Asy-Syu'ara ni dia lebih slow sikit, dia punya ni. Dia banyak detailnya sikit. Tetapi kalau yang surah Al-A'raf ni dia lebih agresif lagi, dia punya pace dia. Ya, tapi benda yang sama tapi cara ia dibawakan itu. Nanti kita tengok pada ayat yang ke-113, kita baca dahulu sehingga ayat 120, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan. Bacaan kita dari ayat 113 sehinggalah akhir ayat 120. Ya. Kita ni dah di juzuk yang ke-9, Ustaz, ya? Ya, betul. Masya-Allah. Dah nak habis juzuk 9 dah. 9, 10, 1/3 daripada Al-Quran. 1/3, subhanallah. Lepas tu tunggu lagi 1/3, maksudnya 1/3. kadang-kadang kita tak sangka-sangka, Ustaz, Betul. Kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara macam ni, dapat kita setiap hari bersama dengan Al-Quran Allah. Mudah-mudahan Ustaz, bukan hanya sekadar kita bacalah. Ya, betul. Kita isi dengan pemahaman, penerangan daripada Ustaz Fazrul, tadabbur sebagainya, untuk kita ambil manfaat ataupun ambil pengajaran daripada setiap kupasan kita, setiap perbincangan ayat kita secara asasnya inilah, saya. Betul. Baik. Jadi kita nak sambung. Jom tuan-tuan, tadi kita dah baca. Tuan-tuan dah baca dekat rumah tadi tu, saya tengok tu. Kan, tengok jelah, dengar tak dengar taranum nahwan tu. Jadi jom kita sambung pula ni. Selepas nahwan ni kita cuba masuk Hijaz pula. Kita masuk taranum murattal Hijaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا
نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 113 hingga 120 ini menyambung kisah apabila sudah pun berkumpul mereka itu ahli sihir ini yang dipanggil bukan dipanggil secara rela tapi hasyirin dipanggil dikerah pada ayat 111 itu maka datang ahli sihir yang bijak ini dan ini adalah ini adalah pengurusan propaganda yang dibuat oleh Firaun dan juga malak pengikut-pengikut ataupun penasihat dia wajah as-sahratu telah datang para penyihir itu kepada Firaun ini bercakap mereka dalam surah Asy-Syu'ara mereka tanya ada upah ke kan tapi di dalam ayat ini dia ganas sikit dia punya statement innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin iaitu kami akan dapat ganjaran. Dia inna lana sesungguhnya kami mungkin terjemahan dalam amazing ini mungkin ada yang kena baiki sikit sesungguhnya kami kalau di tempat lain di dalam surah Syu'ara tu ditanya tapi di sini memang confirm pasal kalau kita ambil bab sin ada bab sin yang awal tu mungkin kita tanya ada ke kan tapi bila maklumat dah sampai ini yang direkodkan dalam surah Al-A'raf yes kami akan ada la ajran in kunna nahnul ghalibin jika dan kami akan menjadi orang yang ghalibin yang menang. Jadi ada upahlah bukannya free nak datang nak membantu Firaun tak dia ada itu. Jadi kata Firaun qala na'am wa innakum laminal muqarrabin iaitu betul memang ada ganjaran itu dan sesungguhnya kamu daripada orang yang dekat denganku jadi bukan sekadar duit sahaja yang diberikan oleh Firaun maksudnya tapi dia diberikan pangkat dekat dengan aku dia lepas ni kalau ada projek apa-apa ke
Beres. Ya. Kaltim. Kan. Yang penting settlekan dulu Musa ini. Ya. Jadi qalu, ya, mereka mulalah, ya, mula bercakap kepada ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul muqallabin. Ya, adakah kamu akan melempar ataupun kami yang akan melemparkan. Jadi Nabi Musa menjawab pada ayat 116 itu, alqu, kamu lemparkan dahulu. Ya, kamu lemparkan dahulu, dan apabila mereka lemparkan, mereka menyihir manusia, menipu manusia, itu menyebab namanya magic, Ustaz, ya. Dia menipu mata manusia, silap mata, nama pun silap mata. Jadi dia silapkan mata manusia, wastarhabuhum, membuatkan rasa takut, ya, takut kepada orang yang lihat, waja'u bisihrin azim, ya, dan mereka telah mendatangkan satu sihir yang amat hebat. Besar sangatlah, maksudnya amat menakutkan. Dia bukan sekadar sihir tengok macam David Copperfield itu, dia boleh potong orang contohnya, bukan sekadar itu, tapi ini ular yang menyebabkan orang takut. Orang takut betul-betul, dan ini adalah sihir yang tahap tinggi. Dia bukan tahap rendah-rendah keluar merpati ke, keluar duit shilling ke, sapu tangan. Itu bukan magic sangat kan, itu biasa-biasa saja. Ini sihir yang betul. Ya, sihir yang azim. Maka kesannya apa? Ramai orang takut. Betul. Termasuk siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pasal Nabi Musa belum lagi lempar tongkat je. Yang dah lempar tongkat tadi masa depan Firaun, tapi ini di halayak ramai. Ya, di depan ahli sihir yang bijak ini. Maka apa yang berlaku pada Nabi Musa bila dah sebelum itu, kalau kita nak lihat Ustaz, ya, tadi bercakap tentang muqarrabin itu tadi, mungkin nak minta sekali lagi lah Ustaz baca ayat 114 itu, sebelum kita masuk kepada apa yang berlaku pada Nabi Musa pada ayat 118. Ya, 114 114 dulu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi Firaun dia diskusi dengan ahli sihir. Ahli sihir ni kira adalah selain daripada al-malak tu influencer, yang ahli sihir ni kira ulama lah, ya, orang yang bijak pada waktu itu. Ya, pasal teknologi pada waktu itu adalah teknologi sihir. Ya, jadi mereka lah yang diangkat. Al-Malak ini adalah mereka yang berkuasa, pemimpin sosial, tapi ulama dia adalah tukang sihir ini. Jadi bila Nabi Firaun menyatakan qala na'am, kamu dapat balasan, maksudnya ada upah kepada kamu, wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi dekat denganku. Saya nak highlightkan ini Ustaz, ya. Pasal ini adalah bagaimana pengurusan persepsi dalam politik yang disampaikan oleh Firaun. Ya. Apakah yang kita nampak muqarrabin? Dekat. Mengapa dekat? Pasal mereka ni ulama, orang yang alim, ya, yang bijak dengan sihir. Jadi kalau mereka ini pandai dan popular, pasal dah dapat public stage ini, khawatir nanti dia akan buat parti dia sendiri. Jadi kalau kau duduk bawah aku, kau ini, jadi sama lah. Itu yang pertama. Ataupun yang keduanya juga, ini persepsi, ya, itu sebabnya banyak rahsia-rahsia dalam Al-Quran ini. Tapi yang keduanya ialah nanti bila mereka menang nanti, hero-nya siapa? Tentulah ahli sihir ni. Dan kalau dia hero, kalau dia berada bersama Firaun, pasal mereka ni orang-orang bijak, alim dalam sihir mereka. Kalau mereka terkenal tapi berada dalam satu kumpulan parti Firaun, Firaun pun akan rasa top lah. Nanti orang akan undi kepada Pak On. Ya, jadi ini adalah kebijakan politik Firaun yang ada, dan zaman sekarang ada tak orang buat begitu Ustaz? Ada. Kan dia akan ambil orang-orang bijak, selebriti yang good good reputation, dia akan masukkan ke dalam partinya. Sama ada untuk baik ataupun untuk tak baik. Jadi kalau untuk baik okey. Ya, kalau katakan Nabi Musa ini dia ajak kepada orang-orang, tapi Nabi Musa pengikutnya ialah Bani Israel, hamba-hamba je Ustaz. Bukan golongan elit pun. Ya, bukan golongan yang bijak pandai sangat pun, tetapi itu yang berlaku. Nabi Musa terus berjuang. Ya, perasal nak menyelamatkan rakyat yang berada di bawah cengkaman Pak On sebentar tadi. Ya, baik. Jadi bila dah terkejut pada ayat 116 tadi itu, Nabi Musa diberikan wahyu.
Apa poinnya? Wa auhayna, kami telah wahyukan ila Musa. Pasal bila dah terkejut kita Ustaz ya, kadang-kadang kita rasa kita bawa kebenaran, alamak kan. Tanpa ilham daripada Allah, kita ilhamlah ya, tapi bagi Nabi Musa tanpa wahyu, Nabi Musa mungkin akan tercegah dia itu, alamak takutnya kan. Pasal dah memang tali menjadi ular itu di mana-mana. Dan pada waktu itu an alqi asak ya, iaitu Nabi Musa mencampakkan, lemparkan tongkatmu, fa idza hiya talqafu ma yafikun ya. Nabi Musa sebenarnya dah lalui training sebenarnya sebelum ini kan, bila nak berjumpa dengan Nabi jumpa dengan Firaun. Jadi depan Firaun seorang ada malak, okey ya, tak ada nampak lagi yang bijak pandai. Tapi bila bijak pandai sampai sihir, nampak pula alamak wastarhabuhum, menakutkan. Nabi Musa awalnya tercegat, tapi lepas tu membaling. Apakah yang berlaku? Fa idza hiya talqafu ma yafikun, tongkat yang menjadi ular itu ya terus menelan semua ular-ular tersebut ya. Talqafu itu dia macam kalau kita makan kek lah Ustaz ya, yang baru ni dapat ni biasanya kita potong-potong sikit-sikit tu kan. Tapi kalau talqafu itu kita ambil satu slice tu, satu potong tu, habis terus. Ini yang berlaku kepada ular-ular sihir itu, ditelan langsung oleh ular yang terjelma daripada asak, daripada tongkat Nabi Musa. Faqa'al haq. Apa maksud faqa'al haq? Kebenaran ternyata ya, maksudnya macam menimpa kepada orang-orang pada waktu itu. Wa batala ma kanu ya'malun, habis batil, habis hancur, lenyap apa yang mereka buat. Jadi bila kebenaran hadir, apa yang berlaku kepada Firaun? Faghulibu, mereka semuanya kalah, dan wanqalabu saghirin, bertukar menjadi orang yang amat hina. Orang bermana, apalah Firaun ni, apalah ni apa kan, semua pembesar tu, Malak dan juga Firaun. Tetapi apa yang berlaku kepada Saharah ya, wa ulqiyas saharatu sajidin, dan merebahkan diri. Kalau yang Firaun dengan Malak itu dapat kebenaran, tertimpa pada mereka ya, alamak kita dah kalah ni kan. Tetapi bagi orang berilmu, bila dia tahu ini bukannya sihir, subhanallah, ini bukan sihir. Kalau sihir, dia boleh letak ular tu berbeza-beza saja. Ular tak boleh makan ular. Betul. Ya. Bila ada ular besar boleh makan ular kecil, ini bukan sihir. Betul. Itu sebabnya kalau kita tengok silap mata Ustaz ni, dia kalau arnab tu, dia tak boleh pula arnab tu makan arnab. Dia tak boleh. Pasal apa? Kalau arnab makan arnab, itu memang bukan magic lah kan. Okey, pasal itu memang Allah yang tentukan. Allah. Jadi di sini apa yang berlaku pada orang yang bijak itu, sajidin, subhanallah, dia bersujud pada Allah, terus dia beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Itu beza saya. Beza. Orang berilmu dengan pembesar yang nak cari pangkat, nak cari itu. Jadi itu pelajaran yang besar kita ambil. Ilmu penting tuan-tuan sekalian, walaupun di sini ilmunya sihir, tapi akhirnya mereka tahu bahawa ada kebenaran, saya menyerah. Zaman ini kalau kita bawakan kepada mukjizat Al-Quran, orang yang cari ilmu, yang cari kebenaran, akhirnya insya-Allah akan menyerah. Don't worry. Betul. Ya, itulah perjuangan kita bersama membawa kepada situasi hari ini, halaman 164. Itu kisah Firaun. Ya, buat magic kan. Kemudian tuanku ya, kamu rasa dia ni betul ke tak betul? Sihir kot. Sebelah kanan tu ya. Naik bawah tu no way, no pay no way. Ini dia punya magician je lah, ahli sihir tadi tu. Tak ada bayaran, tak adalah dia nak perform kan. Tapi no problem, Firaun menyatakan. Dan ahli sihir itu nampak bahawa ini lain macam. Ular besar makan ular kecil, ini tak pernah kami belajar, ini bukan sihir. Maka akhirnya mereka bersujud kepada Allah. Moga-moga kita jadi orang yang mencari kebenaran, yang mencari ilmu, sujud melihat kepada resolusi kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, berjuanglah kerana Allah, bukan kerana habuan dunia sebagaimana ahli sihir awal tadi diberikan pelajaran untuk kita bahawa mungkinlah kita ada gaji ke apa sebagainya, itu biasa, tetapi bukanlah itu paling tinggi. Kita gadaikan kebenaran. Yang kedua, ketika berhujah, mulakan dengan sumber bukan mukjizat, agar mukjizat nanti boleh menampakkan kebatilan. Itu teknik yang penting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jadilah orang berilmu kerana ia akan membawa kepada kebenaran dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa Allah pimpin kita terus bersama ilmu dan juga kebenaran. Bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di penghulu hari ini ya Allah, tangan kami tadahkan memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Diampunkan dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah, ilmu yang mendorongkan kami dekat kepada-Mu ya Allah, ilmu yang menjadikan kami tunduk dan patuh sujud kepada-Mu ya Allah, ilmu yang mendorong kami untuk ke syurga-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Berkatilah ilmu yang kami tuntut, yang kami pelajari ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita menjadi mendapat ilmu yang barakah, ilmu yang menyebabkan kita makin sujud sebagaimana ahli sihir tadi ya. Pada waktu itu mereka berilmu dengan apa yang mereka ada, tetapi kerana ilmu, cara berfikir dengan ilmu itu mencari kebenaran, akhirnya mereka menyerah kepada kebenaran mukjizat. Pada waktu itu kita juga menyerah kepada mukjizat zaman ini. Inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform tuan-tuan menyumbang dan kita membawakan mukjizat Al-Quran ke mana jua agar lebih ramai lagi tercerah dengan panduan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kalau katakan ahli sihir tadi itu akhirnya sujud. Betul. Kita perlukan lebih ramai lagi profesional, orang-orang berilmu terus sujud kerana melihat kepada mukjizat Al-Quran tidak merosakkan negara ini, dunia ini dengan ilmu yang rancu yang boleh menyebabkan kerosakan. Kita bertemu pada jam 5, jam 10 malam dan juga 6 pagi insya-Allah ulangan. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan kita teruskan perjuangan bersama Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.